Sidang Kemuncak ASEAN ke-43 di Jakarta, Indonesia selama 3 hari melabuhkan tirainya semalam. Negara-negara anggota sepakat untuk terus memperkukuh dan meningkatkan lagi kerjasama serantau. Aiza Farina Adam ada laporannya. Jadual padat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sepanjang persidangan dimanfaat sebaiknya untuk bertukar pandangan dan berbincang lebih banyak kerjasama baharu yang dapat memanfaatkan negara anggota ASEAN. Pelbagai topik hangat dibincangkan, terutamanya persaingan geopolitik dan kepusatan ASEAN menggariskan kepentingan visi komuniti ASEAN, pendirian Malaysia berhubung isu Laut Cina Selatan dan konflik di Myanmar. Malaysia juga adalah satu-satunya negara yang tegas menyuarakan pandangan dalam sidang kemuncak kali ini susulan penindasan berterusan Israel ke atas Palestin yang masih berlarutan. Saya nyatakan sementara mereka menyuarakan atau membantah serangan Rusia ke atas Ukraine, tetapi suara yang sama nampak seolah keluh membisu dan tidak mengesankan bila menyentuh atau menyinggung soal Palestin. Jadi kita suarakan dengan tegas, hormat hak rakyat Palestin, hormat nilai kemanusiaan, hormat hak asasi, dan yang Setiausaha Agung Pertubuhan Members Bersatu Antonio Guterres, dia menyambut dengan menyatakan bahawa hal ini akan diperpanjang. Bagi meningkatkan integrasi ekonomi dalam ASEAN, Malaysia bersedia menyumbang ke arah integrasi ekonomi yang lebih jitu dengan rakan-rakan serantau, menarik pelabur luar, mengantarabangsakan industri mikro, kecil dan sederhana serta menggalakkan pertumbuhan hijau ke arah iklim mampan dan keterjaminan makanan. Kerjasama ekonomi itu diberi tumpuan sebenarnya. Jadi ada umpamanya negara China persiapkan dana untuk bantuan tambahan. Amerika bentuk US ASEAN Center. Australia membutuhkan dana untuk digital, dalam bidang digital. India mengumumkan bantuan khas dalam beberapa bidang juga. Jadi ada nampak perkembangan bagi saya sangat positif di sidang ini kerana ada cara-cara konkret yang boleh mempercepatkan proses pelaburan kerana penekanan dan dibincang secara terbuka oleh semua. Sebanyak 8 mesyuarat dengan rakan-rakan dialog ASEAN serta 7 mesyuarat dua hala dengan pemimpin-pemimpin dunia memutamatkan 91 dokumen hasil. Kita cuba rumuskan. Jadi saya anggap satu yang berjaya walaupun dia mengambil masa agak panjang, 3 hari untuk memenuhi semua pertemuan. Tetapi sementara di Jakarta, saya juga gunakan waktu terluang, waktu malam sedikit itu menemui menteri-menteri Indonesia dan beberapa teman lain untuk bincang tentang kerjasama untuk meningkatkan pelaburan dan beberapa kegiatan bersama Menteri Luar dan juga Tengku Zafrul Miti. Perdana Menteri turut menzahirkan ucapan tahniah kepada kerajaan Indonesia kerana berjaya mempengerusikan sidang kemuncak ASEAN ke-43. Aiza Farina Adam, Jakarta, RTM.